Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di dalam daurah hadis bersama dengan saya Ustaz Muhammad Arif Zaki, yang pada kali ini kita membicarakan daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi, dan hadis ini merupakan hadis yang menceritakan tentang kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala serta keagungannya dan begitu maha pengampunnya Allah Taala kepada hamba-hambanya. Dalam hadis ini yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa telah dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, ya bani Adam, iaitulah Allah Taala berfirman. Jadi hadis ini merupakan hadis yang dipanggil sebagai hadis qudsi, iaitu Allah Taala telah berfirman, tetapi ia tidak termasuk di kalangan ahli yang disebutkan dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ia termasuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana maknanya, ya wahai anak-anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni bagi kamu di atas dosa yang ada pada kamu, dan aku tiada peduli. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ya bani Adam, kata Allah SWT, wahai anak-anak Adam, kalau telah sampai kepada sekalian dosa kamu, sampailah kepada awan di langit itu, kemudian itu engkau memohon keampunan kepadaku, nescaya aku akan ampuni bagi kamu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala juga berfirman, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian itu engkau menemui aku, padahal tiada engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, nescaya aku akan memberikan kepada kamu, iaitulah keampunan dengan sepenuh bumi ini. Dan hadis ini merupakan hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan hadis hasan. Jadi para penonton dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kali ini Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat yang mendengar hadis ini, antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan pada kali ini Nabi menceritakan berkaitan dengan dua perkara, iaitulah doa dan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada harapan itulah termasuk adalah memohon keampunan kepada Allah. Maka pada hadis ini Rasulullah SAW menerangkan kepada kita umat baginda untuk sekali-kali tidak kita berputus asa dengan Allah dan menjadi hamba yang sentiasa berdoa dan bergantung kepada Allah. Ramai di kalangan manusia hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Taala, qalilam ma tashkurun, yang mana sedikit di kalangan manusia itu yang bersyukur kepada Allah, yang nak kembali kepada Allah, yang nak memohon kepada Allah Ta'ala. Selebihnya banyak yang bergantung kepada makhluk sahaja, bahkan merasakan bahawa rezeki itu datang daripada makhluk-makhluk Allah, sedangkan yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan itulah bila kita baca hadis ini, kita mendengar daripada Nabi SAW yang Allah Ta'ala sendiri menyatakan bahawa berdoalah kepada Allah dengan doa yang kita lafazkan, yang kita mohonkan khusus hanya daripada Allah Ta'ala, nescaya Allah akan memakbulkannya. Bahkan bukan hanya itu, Allah bagi dua dalam satu, iaitu pertama dimakbulkan doa, yang kedua diberi keampunan kepada kita kerana bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu di dalam setiap kali solat kita, kita dididik oleh Allah Ta'ala untuk membacakan satu ayat Quran, iaitulah dari surah Al-Fatihah, yang mana kita membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu untuk memasakkan keyakinan kita bahawa sungguhnya kepada Allah lah, kepada kamulah ya Allah, yang mana kami menyembah dan kami beribadah, dan kepada kamu jugalah ya Allah yang kami mohon pertolongan. Untuk memberitahu bahawa dalam jiwa dan diri kita, ya, kita mestilah memohon dan bergantung setiap satu perkara itu kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita bertawakal pada Allah. Setelah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah. Nescaya mudah-mudahan dengan itu Allah permudahkan di dalam urusan-urusan kita. Namun sayang sekali dalam kehidupan manusia itu, bila mereka berjaya melakukan sesuatu, mereka jarang mengingati Allah Subhanahu Taala. Sebab itu didik diri kita, bila kita berjaya melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan, ucaplah dengan permulaannya dengan bismillah sebelum kita melakukannya, dan akhiri ia dengan kalimah alhamdulillah.
Mudah-mudahan Allah memberkati dari perbuatan kita dan memberkati dari hasil kerja yang telah kita lakukan. Dan kita juga menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, bahawa tidak ada daya dan upaya diri kita melainkan kekuatan dan kekuasaan dari Allah yang menyebabkan kita mampu untuk melaksana, merencana dan melakukan sesuatu. Dengan itu kita menjadi mudah-mudahan hamba yang bersyukur dan mudah-mudahan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Keduanya, para penonton dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala, iaitulah dalam beberapa kalimah dalam hadis ini yang menganjurkan untuk kita banyak memohon keampunan pada Allah. Ketahuilah bahawa apabila kita beristighfar dengan kalimah astaghfirullahalazim yang membawa maksud aku memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, ia adalah bukan hanya satu kalimah biasa, tetapi ia adalah kalimah yang sangat-sangat hebat dan menakjubkan. Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kehebatan beristighfar di dalam surah Nuh, yang mana pada surah itu Allah menjelaskan dalam ayat-ayatnya bagaimana kehebatan dan kelebihan orang-orang yang beristighfar, iaitu yang selalu meminta keampunan kepada Allah Ta'ala atas kesilapan dan kekurangannya, ya, iaitu di antaranya Allah menyatakan di dalam Al-Quran Karim tentang istighfar itu, ya, iaitu apabila Allah menyuruh untuk orang-orang beriman memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Ta'ala itu sentiasa ingin mengampunkan, ya, kepada hamba-hambanya. Kemudian Allah menyatakan dengan istighfar itu, wa yumdirkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah. Bila seorang hamba banyak kembali kepada Allah, bila kita banyak beristighfar, waktu kita menaiki kenderaan kita istighfar, waktu kita tengah buat kerja kita beristighfar, waktu kita berjalan kita beristighfar, waktu kita selesai ibadah antaranya solat dan sebagainya kita juga beristighfar. Maka dengan banyak istighfar itu, kata Allah Ta'ala, wa yumdirkum bi amwal, Allah akan melipat kali gandakan harta kamu, wa banin, dan juga anak-anakmu. Subhanallah. Istighfar memberkatkan harta dan juga keluarga kita. Kemudian Allah menyatakan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah pasti menciptakan untukmu taman-taman, dan Allah juga menciptakan bagimu sungai-sungai. Di dunia dan di akhirat, harta bahkan rezeki keluarga kita diberkati oleh Allah dengan kita banyak beristighfar kepadanya. Sebab itu dalam hadis tadi Nabi menyuruh kita untuk memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, hatta bila Allah menyatakan kalaulah dosa seorang hambanya setinggi langit dan sepenuh bumi ini pun, kalau dia memohon kepada Allah, mengembalikan dirinya kepada Allah, iaitu kita panggil taubat. Taubat maksudnya kembali kepada Allah dengan istighfar, dengan dia berazam tidak lagi mengulangi perbuatan dosa-dosanya, dengan dia akan menggantikan perbuatan dosanya pula dengan pahala, dengan sesuatu yang berpahala, iaitu amalan soleh, maka Allah Subhanahu Taala akan pasti mengampuninya. Dan Allah menyatakan, ya, aku tidak peduli. Artinya walaupun macam mana besarnya dosa seorang hamba, walau macam mana dahsyatnya perbuatan dia, kerosakan yang dia pernah lakukan, kalau dia bertaubat pada Allah, dia pasti akan diampuni dan dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang berlaku kepada ramai di kalangan, beberapa juga kalangan sahabat Nabi yang terdahulu, yang mereka juga menyesali perbuatan mereka. Kita lihat saja Sayyidina Umar Al-Khattab, Khalid ibn Walid, ya, Khalid Al-Walid, seorang sahabat Nabi yang memegang pedangnya ketika perang yang disebutkan perang Uhud dan membunuh ramai kaum muslimin. Tetapi subhanallah, Allah Ta'ala memberi taufik hidayah baginya, dia menerima Islam dan telah masuk Islam. Ketika dia bertemu Nabi SAW, dia menyatakan, ya Rasulullah, ambillah daripada perkakas peperanganku, ambillah dari pedangku ini atas taubatku kepada Allah dan kembalinya aku kepada Allah Ta'ala, ya, kerana banyaknya nyawa yang telah aku bunuh dari kaum muslimin satu ketika dahulu. Kemudian dipulangkan kembali kepadanya pedangnya dan dinyatakan, wahai Khalid Al-Walid, pedangmu itu pernah membunuh kaum muslimin, maka tebuslah ia dengan membunuh musuh-musuh Allah Ta'ala. Selepas itu Khalid Al-Walid lah yang menjadi ketua di medan peperangan, dan alhamdulillah dengan izin Allah tidak ada satu pun peperangan kaum muslimin yang mengalami kekalahan, ya, atas keberkatan taubat Khalid Al-Walid
dan usaha dia untuk menebus segala kesilapannya. Setelah dia beriman, Allah mengampuni dosa-dosanya, tetapi dia ingin mengangkat Islam, maka menjadi dia hamba yang mempertahankan agama Allah, bahkan mengangkat Islam kepada kebaikan. Maka dengan itu, para penonton dirahmati yang muliakan oleh Allah Ta'ala, samalah seperti kita, jangan berputus asa dengan Allah, kembali kita selalu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan kita, dan hamba yang selalu memohon keampunan pada Allah adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Bila pemilik seluruh alam semesta ini mencintai kita, hambanya, maka sudah pastilah tidak ada pun satu kebaikan yang akan terhalang bagi kita, melainkan Allah akan bukakan jalan kebaikan bagi kita di dunia bahkan di akhirat kelak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.